Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita kekuatan, berikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dan terus berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk kita terus berada di dalam agamanya, untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung bicara kita di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sirah ini merupakan satu kaedah ataupun satu cara untuk kita menanam dan untuk kita menyuburkan perasaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita sentiasa berusaha dengan kaedah iaitu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berselawat ke atas Nabi juga merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita diperingatkan setiap kali Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah ke atasnya dan utuskan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berselawat. Di mana selawat itu merupakan salah satu daripada zikir-zikir yang seharusnya kita dapat ungkapkan setiap hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan apakah kadarnya untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada kadarnya. Kenapa? Apabila ditanyakan, kalau aku berselawat separuh hari ini kepadamu wahai Rasulullah, adakah cukup? Rasulullah kata kalau boleh ditambah lagi, sehinggalah sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita katakan kita nak konsisten ataupun kita nak disiplinkan diri kita untuk selawat, maka kita cuba tetapkan berapa kadar yang boleh kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara yang dianjurkan itu ialah dia selawat kita 100 kali di siang hari dan 100 kali di petang hari. Selain daripada zikir-zikir yang asas, ialah dia istighfar, begitu juga 100 kali di siang hari dan 100 kali di malam hari. Kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari dan juga di malam hari. Dan juga kalimah tauhid la ilaha illallah, pendeknya nak tambung lagi wahdahu la syarikalah, dia juga lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimah tauhid ini juga 100 kali di siang hari dan juga di malam hari, dengan maksud siang hari itu bermula daripada subuh sehinggalah kita kata ke asar, dan malam hari itu selepas daripada asar hinggalah ke kita kata bangun, dan sebelum daripada tidurlah, sebelum daripada bangun daripada tidur itu zikir-zikir asas. Maka selawat ialah satu perintah daripada Allah Ta'ala. Maka kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membina hubungan kita
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan rasa dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya insya-Allah. Banyak perkara-perkara lain yang baik yang dapat menuruti daripada proses yang kita buat itu, iaitu dengan berselawat tadi. Begitulah juga dengan bacaan kita kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada pada perbicaraan sebelum ini berkaitan tentang ishtiraku sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Rasulullah ikut serta dalam membangunkan Kaabah, dan kita telah melihat beberapa ibrah ataupun pengajaran daripada ini. Yang pertama itu ialah berkaitan tentang kemuliaan Kaabah itu sendiri. Kemuliaan Kaabah itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya sehingga dia di antara tempat yang diberikan kemuliaan, tempat yang ada kita kata kedudukannya dalam Islam. Dan juga kita juga telah melihat beberapa penjelasan berkaitan tentang perubahan ataupun pembangunan Kaabah, yang mana Kaabah itu telah dinyatakan berlaku beberapa kali pembangunannya. Yang pertama itu daripada Nabi Ibrahim sendirilah. Kalau dicatatkan sini telah berlaku 4 kali perubahan terhadap Kaabah. Yang pertama daripada pembinaannya oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian juga kita boleh melihat pembangunan yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta, dan akhirnya Rasulullah SAW memainkan peranan apabila beliau diamanahkan untuk menghukumkan ataupun membuat keputusan kaedah penyelesaian bagaimana Hajarul Aswad itu nak diletakkan semula di tempatnya. Baginda membentangkan kain, kemudian diminta ketua-ketua kabilah memegangnya sampailah diangkat sehinggalah kepada tempatnya, lalu Rasulullah meletakkannya. Jadi keputusan itu ataupun pengadilan itu diterima oleh semua kelompok. Bahkan kalau tidak ada penyelesaian itu mungkin berlaku kita kata pertelingkahan, dan pertelingkahan mungkin boleh membawa kepada tertumpahnya darah dan sebagainya. Jadi itu kali yang kedua. Kemudian juga berlaku pembangunan pada kali yang ketiga, apabila Kaabah itu berlaku kebakaran pada zaman Zaid bin Muawiyah, anak Sayyidina Muawiyah. Apabila berlaku peperangan apabila Kaabah itu dilempari dengan manjanik dan berlaku kerosakan. Kemudian kali yang seterusnya yang keempat ialah apabila terbunuhnya Sayyidina Zubair ataupun Ibnu Zubair, lalu Hajjaj memohon kepada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian berlaku jugalah kita katakan tadi perubahan di sini, iaitu dibina Kaabah semula. Jadi itu beberapa riwayat yang ada berkaitan tentang pembangunan Kaabah daripada Nabi Ibrahim. Namun disebutkan dalam asar yang lain, disebutkan dalam beberapa asar dan riwayat bahawa orang pertama yang membina Kaabah ataupun yang membangunkan Kaabah itu ialah Nabi Adam sendiri. Itu beberapa riwayat yang adalah. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian, daripada hadis Abdullah bin Amr. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutuskan Jibril kepada keduanya, bangunlah sebuah rumah untukku. Kemudian Jibril membuat garis kepada keduanya, lalu Adam mula menggali, sementara itu Hawa mengusung sampai menyentuh air, lalu dipanggil dari bawahnya
cukup Adam. Ketika keduanya telah membangunkannya, Allah mengilhamkan kepada Adam agar ia tawaf di sekitarnya, dan dikatakan kepadanya, kamulah manusia pertama dan ini adalah rumah pertama. Kemudian berlalulah beberapa abad sampai Nabi Ibrahim meninggikan semula dasar-dasar bangunannya. Salah satu riwayat, tapi riwayat yang agak lemah lah, agak lemah. Dan Al-Baihaqi mengatakan Ibnu Lahiyah meriwayatkan secara sendirian. Perawi itulah iaitu Ibnu Lahiyah, dan beliau dikenali lemah dan tidak dijadikan hujah. Namun ada asasnya lah, ada asasnya. Dikatakan yang pertama membina Kaabah itu sendiri ialah Nabi Adam dan juga Hawa. Kemudian dari riwayat itu yang disepakati ataupun yang kuat itulah daripada Nabi Ibrahim itu, sebagaimana riwayat itu juga ada, dan dalam Al-Quran juga menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ataupun Ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ini tidak syak lagi, tapi berdasarkan riwayat yang ada itu menyebutkan Nabi Adam alaihi salam telah mula membinanya di peringkat awal sehinggalah akhirnya dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim. Selain itu terdapat beberapa riwayat lain yang semakna dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi ini, tetapi semuanya tidak terhindar dari kelemahan. Riwayat itu ada, tetapi kekuatan riwayat itu lemahlah. Sebab itu kalau kita katakan dalam menyebutkan tentang sesuatu, maka perlulah dia berdasarkan kepada sandaran. Apakah sandarannya? Begitu juga mungkin kalau dikaji ini daripada riwayat. Sebab kita sebagai seorang Islam, kita telah meyakini bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah seorang yang diutuskan, seorang yang benar. Maka riwayat dari seorang yang benar yang telah dipercayai ini, maka tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi. Pun begitu kalau kita tengok riwayat dia sebenarnya ada lagi panjang. Kerana itu dikatakan antara sumber pengetahuan ini ialah pengkhabaran. Pengkhabaran. Cuma status pengkhabaran itu bagaimana? Status pengkhabaran itu bagaimana? Adakah pengkhabaran itu datang secara ramai ataupun secara banyak? Ini kalau dalam hadis disebut riwayatnya itu ialah riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir ini maksudnya ramai yang sebutkan dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sebenarnya nak sepakat untuk buat satu pemakluman ini juga susah. Kalau kita cuba sepakat dalam berapa orang, 5, 10 orang ke, kita cuba rancang, kena sampaikan macam ni. Bagilah 5 perkataan ke, dalam satu ayat tu 5 hingga 7 perkataan, dan minta disampaikan. Ni dah ada 5 orang ataupun 7 orang, boleh kita letak 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 7 tadi. Kemudian disampaikan kepada orang kedua, orang ketiga. Kemudian kita cuba dengar, daripada kita kata mungkin 7 perkataan tu, mungkin ada yang dah jadi 9, ada yang dah berkurang pula daripada 7 jadi 5 je, ataupun daripada kata tak boleh kata boleh. Itu macam mana kalau kita cuba buat eksperimen lah, buat uji kaji macam mana periwayatan itu kalau disampaikan, yang akhir itu kita cuba dengar. Ini mungkin peringkat pertama, 7 orang pertama, peringkat kedua ada disampaikan kepada orang yang kedua, ketiga, kemudian kita dengar hujung. Itu pun sukar untuk sampai sebagaimana yang awal. Dah berubah dah, ayat pun dah berubah dah.
Kalau ada yang ambil mafhum sajalah. Kalau yang memang boleh jaga perkataan tu per kata, 7 perkataan lah sampai. Tetapi sukar berlaku, kita kata akhirnya sampai maklumat yang kita kata 100%, 100% sebagaimana permulaan, iaitu pengkhabaran. Jadi itulah kita kata kalau dalam proses periwayatan hadis. Periwayatan hadis ini, kalau kita tengok yang mula-mula meletakkan keadaan ini yang disebut sebagai riwayat di atas riwayat ataupun pengkhabaran ini diambil daripada siapa sampailah puncanya, yang disebut sebagai sanad. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana sanad tadi, silsilah pengkhabaran tadi daripada yang terakhir sehinggalah yang permulaan, kalau tak berdasarkan kepada itu, maka manusia ni boleh dakwa apa sahaja. Dia boleh reka, kalau dia kata saya dengar daripada tuan guru ini, tuan guru ini cakap sekian-sekian, saya dengar daripada datuk ini, mungkin moyang ataupun sebagainya, sekian-sekian. Siapa yang mengesahkannya? Ataupun adakah benar dia berjumpa dengan orang itu? Itu yang menjadi isu, yang menjadi perkara-perkara yang dibahaskan dalam ilmu hadis. Kalau orang itu meriwayatkan daripada Nabi, benarkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Kalau sebab itu dalam di kalangan sahabat, mereka ni secara umumnya ataupun automatik mereka adalah orang yang benar. Itu para sahabat, tidak dipertikaikan sahabat itu. Dia punya kedudukan, dia punya taraf pemberitahuan, pengkhabaran ini. Tetapi peringkat kedua ataupun generasi kedua, sebab itu dalam periwayatan dia tak boleh terus langkah. Dia ni tak pernah jumpa Nabi pun, ataupun bukan dengan zaman Nabi, macam mana dia boleh meriwayat langsung daripada Nabi SAW? Itu isu-isunya dalam masalah pengkhabaran. Dia mesti ada sahabat, barulah Rasulullah SAW. Kalau kita ikut kepada peringkatnya sahabat, tabi'in, tabi'in, maka kena ikut kepada itulah. Orang ni meriwayatkan daripada tabi'in, daripada tabi'in, kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Jadi di antara kita katakan sumber pengetahuan ini ialah pengkhabaran. Tapi pengkhabaran itu bagaimana pula disampaikan? Disampaikan maka dilihat statusnya. Pengkhabaran ini semua kita katakan ahli qaryah surau Ar-Rawdah ni mengatakan perkara yang sama. Tak ada kita kata perbezaan. Kalau ada perbezaan mungkin satu dua, maka yang satu dua itulah daripada segi kedudukannya boleh dipertikaikanlah. Kenapa? Kerana majoriti sebut begini, mengapa ada yang sikit sebut begini. Jadi daripada status pengkhabarannya dia ada dua. Satu, pengkhabaran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ni ramai, dan kita kata mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Macam tadilah kalau kita buat eksperimen tadi, memang susah untuk kita datangkan satu pemberitahuan ataupun pengkhabaran, semua itu menyatakan maklumat yang sama. Kalau tak tadi mafhum tadi berubahlah, daripada mungkin ayatnya lain tapi mafhumnya sama, masih lagi boleh diterima. Tapi kalau dah mafhumnya menyalahi pengkhabaran itu, daripada kita kata dikatakan boleh, tiba ada pula yang kata tak boleh, kita dah menyalahi dah daripada pengkhabaran yang asas. Itu satu kategorinya, diriwayatkan secara ramai. Ada yang kedua, diriwayatkan secara seorang je yang riwayat. Ini dikatakan khabarul ahad. Pengkhabaran ni ialah seorang. Tapi kita tak nafikan memang ada perkara-perkara yang tak, kita kata tak mesti ramai orang riwayat. Ada beberapa orang saja yang
meriwayatkannya. Maka statusnya macam mana? Kalau dalam Islam, dia tidak boleh menjadi perkara asas yang menentukan hukum hakam. Khabar ahad dia bersifat zon. Zon ni kita kata bukan 100% kita yakin, tetapi dia berat ke arah yang benar lah. 75% 75% boleh dipercayai. Itu pun perlu melihat kepada siapa yang meriwayatkan dia. Ada kalau orang yang seorang cakap tu memang dia tu dikenali sebagai orang yang tak jujur, boleh dipertikaikan, ingatan pula lemah dan sebagainya, maka itu lagi tidak boleh diterima periwayatan itu. Tapi kalau dia seorang yang benar, maka itu dia punya status perkhabaran dia belum 100%, baru kalau tinggi pun 75% ke arah boleh terima. Itu status perkhabaran. Maka begitulah kalau kita lihat banyak perkara ada yang diriwayatkan secara ramai. Kalau mukjizat Nabi itu kita tidak tengok pun. Dia tekan keluar air celahan dari Nabi SAW. Apa lagi Nabi boleh lauk yang sedikit boleh dimakan, makanan yang sedikit boleh dimakan dengan jumlah yang ramai. Apa lagi ada binatang unta yang bercakap dengan Nabi SAW. Apa lagi ada pohon taman yang boleh bercakap dengan Nabi, yang menangis. Jadi mukjizat itu kita tidak tahu, kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita tidak lihat, tetapi kita percaya. Kenapa? Kerana pengkhabaran ini ialah secara tadi mutawatir, sampai kepada kita. Ramai yang sebut begitu, tidak menyalahi apa yang diperkatakan, maka kita percaya begitu. Tetapi ada juga sumber ataupun pemberitahuan pengkhabaran yang mungkin kalau kita kata pengkhabaran tentang keluarga kita lah, keluarga kita ni bin apa, ayah kita pula bin siapa, kemudian datuk kita bin siapa dan sebagainya. Mungkin riwayat ini keluarga kita sajalah yang tahu. Dan macam mana kita nak sahkan pengkhabaran itu? Maka tadi berdasarkan kepada orang yang mengkhabarkan, Maka di antara yang disebutkan pengkhabaran yang boleh diterima itu ialah daripada khabarus shadiq. Khabarus shadiq ni kalau Nabi, kita dah dipercaya dia sebagai Nabi, maka apa yang datang daripada Nabi SAW itu dipercayai. Itu berkaitan tentang khabaran. Khabaran ini juga menjadi asas dalam kita menentukan benar atau salahnya itu. Macam mana kita nak nilai betul salah itu, maka kena dirujuk sumber mana yang diambil. Kalau kita katakan ada riwayat, maka riwayat itu masih lagi boleh kita terima. Tetapi statusnya adakah kita percaya 100%? Ada dalam apa kita katakan status pengkhabaran tadi, penerimaan tadi, dia ada 4. Satu yang kita kata 100% yakin, 100% yakin ataupun 75% ke atas. 75% ke 100% itu ialah yakin. Yang kedua ialah kita kata zon. Zon ni berat kepada kita nak terima, tetapi dia tidak sampai kepada tahap yakin. Zon ialah 50% ke atas hingga 75%. Yakin, zon. Kemudian syak ni 50%. Kita tak boleh nak beratkan, berat terima ataupun berat tolak pun tidak. Jadi dia di pertengahan. Syak, kita syak benar ke salah. Kalau dibagi persen juga, maka persen ni mungkin 25% ke 50%. Dia nak kita tolak tu banyak sikit. Syak. Kemudian waham. Waham ni 25% ke bawah lah. 25% ke bawah. Itu tahap kita katakan penentuan penerimaan dalam satu perkhabaran. Yakin, zon, syak dan juga waham. Bagaimana boleh kita terima. Jadi antara riwayat-riwayat yang lemah ini kita masih lagi iktibar. Cuma kita tidak
putus mengatakan dia itu tadi sampai tahap zon. Mungkin kita kata syak ataupun lemah lagi lah, wahab pada tahap 25%. Kemudian berdasarkan kepada itu, riwayatnya banyak, yang tadi mengatakan Adam alaihissalam. Jadi kalau kita kata asas pun mungkin boleh diterima jugalah, boleh diterima, tetapi taraf dia itu tidak kuat. Dalam riwayat yang lain dikatakan antara yang dikatakan membangunkan Kaabah juga ialah Nabi Syis, anak kepada Nabi Ibrahim, yang anak kepada Nabi Adam yang kemudian sedikit. Dengan demikian Kaabah berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah telah dibangunkan sebanyak beberapa kali, ataupun dari 4 tambah riwayat yang kata Nabi Syis dan tambah riwayat kepada Nabi Adam, mungkin dah jadi 6 lah. Tetapi sepatutnya kita berpegang kepada riwayat yang sahih, iaitu Kaabah pernah dibangun sebanyak 4 kali sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun riwayat yang menyebut tentang pembangunan selain daripada yang 4 tadi, maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja tidak termasuk beberapa kali pemugaran ataupun perbaikan, islah yang telah berlaku, perbaikan. Nak bagi cantik lagi, nak bagi mungkin ditinggikan lagi, mungkin yang dia katakan 4 itu yang dibina semula lah, dibina semula. Itu yang katakan kalau berdasarkan kepada riwayat yang sebutkan Rasulullah kata kalau Rasulullah nak bina balik, maka Rasulullah mungkin akan bina sekali terus kan, Hajarul Aswad, Hajar atau Hajar Ismail itu yang melengkung depan itu kan. Kemudian Sayyidina Zubair pernah buat, dia bina terus sambung bersama, maksudnya depan Hijr Ismail yang depan itu disambung sekali dengan Kaabah. Jadi Kaabah tu kalau petak ujungnya ada bulat sedikit, tetapi kemudian dibina semula pula, dipisahkan, sehinggalah dikatakan tadi para sahabat katakan tak nak dah ubah-ubah, kenapa nanti menjadi permainan pemerintah pula. Dikatakan bahawa Ar-Rasyid pernah bertekad akan membongkar Kaabah dan membangunkan kembali sebagaimana yang dibangunkan oleh Ibn Zubair. Tetapi kemudian dicegah oleh Imam Malik bin Anas, wahai Amirul Mukminin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh para raja sesudahmu. Kalau tidak dibina, dibongkar balik, dibuat macam 4 segi ataupun kita kata bujur di ujungnya. Janganlah setiap daripada mereka mengubahnya sesuka hati, kerana tindakan tersebut akan menghapuskan wibawa rumah ini daripada hati manusia. Kerana itu Ar-Rasyid membatalkan niatnya. Abdullah bin Zubair dah buat, kemudian Hajjaj pula selepas daripada itu dibongkar semula. Kemudian pada zaman Ar-Rasyid, dia nak buat macam mana Ibn Zubair yang buat berdasarkan kepada apa yang Rasulullah pernah sebutkan, tetapi akhirnya terus dikekalkan sehingga kepada hari ini. Jadi itulah juga kita boleh lihat bagaimana orang yang tawaf, orang yang tawaf dia kena tawaf luar itu juga. Dia tak boleh, kalau kata andai dia termasuk dalam izin, tapi sekarang payahlah, penuh wakil nak masuk dalam tu, ke pengawal pun ada kan. Lepas tu kalau mungkin dulu sikit mungkin tak ada yang macam tu, dulu bebas boleh masuk, tapi sekarang dah payah dah, nak masuk pun ada turn dia kan. Kalau mungkin waktu lelaki masuk, lelaki saja kan. Kemudian perempuan saja, itu pun satu lalu je, satu laluan dia masuk ke kita kata belah mana, Syami, rukun Syami, sebelum garisan permulaan tawaf itu, masuk ke situlah, keluar terus sebelah sana. Kalau dulu tak ada kan. Kalau saya pergi 90 awal 99 2003 yang awal tu lah, masih lagi boleh kan, boleh 2001 masih lagi ada orang keluar masuk di situ. Tapi dah tak boleh dah. Sekarang ni yang terakhir pada awal tahun itu memang dah tak boleh dah lah, masuk satu lubang keluar di tempat lain. Tapi
Tapi kalau tawaf di situ masuk dalam Hijr Ismail, maka dia tidak dikira, pusingan itu tidak dikira. Okay. Hikmahnya dia katakan tadi lah, Kaabah itu asalnya ialah termasuk dalam Hijr Ismail itu. Jadi dari Hijr Ismail itu adalah termasuk dalam Kaabah. Dia ada macam teka-teki jugalah, boleh tak kita masuk dalam Kaabah tanpa kita masuk ke pintu dia, tanpa kita masuk ke pintu. Boleh lah kalau kita berada dalam Hijr itu. Hijr itu ialah sebahagian daripada Kaabah, sebahagian daripada Kaabah. Dan kalau tawaf tadi masuk ke situ tidak dikira pusingan, dia kena pusingan di luar daripada Kaabah. Dan yang ketiga daripada ibrah, bahawasanya Rasulullah SAW ini ikut serta dalam pembinaan Kaabah itu. Apakah hikmah daripada itu? Iaitulah dia tentang kebijaksanaan Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya permusuhan. Kalau sebagaimana disebutkan tadilah, masing-masing mengaku dialah yang paling layak nak angkat ataupun nak letakkan Hajarul Aswad itu. Dia paling layak nak letak. Hampir kita kata ada permusuhan, maka Rasulullah SAW Allah Ta'ala muliakan sebelum beliau mendakwa ataupun mengaku sebagai Nabi, maka beliau telah dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi permusuhan itu antara siapa? Antara kaum yang jika terjadi permusuhan jarang sekali tidak menumpahkan darah. Pasti akan berlaku pertelingkahan, mengangkat senjata sehingga menumpahkan darah. Seperti telah diketahui, permusuhan mereka dalam masalah ini hampir saja menimbulkan peperangan. Bani Abdiddar telah menghampiri mangkuk berisi darah, kemudian bersama Bani Adi. Bani Adi berikrar untuk mati seraya memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam darah tersebut. Seolah-olah dah ada satu, kita kata, tuntutan nak berperang. Sementara itu kaum Quraisy tinggal diam selama 4 atau 5 malam tanpa adanya kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diajukan, sampai api fitnah tersebut padam di tangan Rasulullah SAW. Sebelum nak diletakkan itu, semua nak minta supaya mereka lah orang yang meletakkan Hajarul Aswad, dan kalau tak bagi, itulah tadi ada yang mengancam ataupun yang kita kata dah tekad untuk berperang. Kalau tak bagi nak berperang, maka akhirnya Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya, penyelesaian itu boleh diterima. Penyelesaian boleh diterima. Kalau kita katakan kadang-kadang kalau orang yang bawa penyelesaian ni kadang-kadang mungkin nampak berat sebelah ataupun ada satu, kita kata, kecenderungan. Kecenderungan ni memang kita kata sukar lah, sukar untuk kita jauhkan. Mesti akan ada juga kecenderungan. Kecenderungan tu ada, sebab itu nak jadi seorang yang adil satu perkara yang susah, yang sukar. Kerana itu kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Taala, pada hari kiamat. Bagaimana dikhabarkan, digambarkan kepada kita, maksudnya matahari itu berada terus sejengkal dengan kita. Itu gambarannya, keadaan sebenar, wallahu a'lam. Tapi daripada gambaran itu kita dah boleh bayang dah bagaimana sukarnya, teriknya. Hari ini kalau tak ada kipas, tak ada elektrik pun dah rasa dah macam mana teriknya. Bahkan kita kata mungkin aircon ni dah satu kebiasaan dah.
Setiap rumah mungkin kita kata hampir ada aircon. Jadi digambarkan pada hari kiamat itu, pada hari penantian itu, mahsyar itu, matahari sangat dekat. Yang ni jauh pun kita dah sakit kepala dah rasa resah, macam-macam perasaan rasa. Bagaimana di hari akhirat ataupun di hari mahsyar itu, maka Rasulullah mendatangkan hadis, menyebutkan hadis, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, ataupun kita kata akan dipayung, dipayung mereka daripada kepanasan tersebut. Yang pertama ialah imam adil, pemerintah yang adil. Itu yang pertama. Kenapa pemerintah yang adil ni yang pertama? Tadi kita sebut sangat sukar, sangat sukar untuk menjadi seorang yang adil. Pasti ada kecenderungan, pasti kita terkesan dengan emosi kita. Tak payah sebut jauh. Kalau kita kata guru ataupun pensyarah ni, kalau dia tak nak tanda assignment kerja belajar tu cukup dah, Kalau boleh dia nak tanda mesti satu waktu je, dia tak boleh kata siang, dia tanda betul mungkin tengah malam ataupun esok ke, sebab apa mood dah lain. Tanda mula-mula ni dia rasa mungkin senang je, bagilah markah. Tapi dah waktu lain dia jadi kerah pula, tak boleh ni sebab kita tak boleh markah macam ni. Itu pun dah cukup dah. Bagaimana kita nak katakan dapat satu situasi yang boleh kita ada satu penilaian atau satu kecenderungan, satu mood saja. Apatah lagi benda-benda yang besar, benda-benda yang besar yang melibatkan kita kata mungkin pemerintahan tu dia macam-macam lah. Jadi nak menjadi pemimpin yang adil adalah satu benda yang sukar. Maka disebutkan pemimpin yang adil ialah orang yang pertama mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Begitulah kita dengan keluarga kita. Keluarga kita mungkin kita pemimpin dalam keluarga kita. Bagaimana kita marah anak, kadang marah yang ni lebih pula, marah yang satu lagi ni mungkin kurang. Padahal sepatutnya mungkin marahnya perlu sama. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang yang adil adalah satu perkara yang sangat sukar. Kerana itulah mereka adalah orang pertama mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Begitulah dengan golongan-golongan yang lain. Ada 7. Kita kena rebut jadi orang yang apabila bersendirian menangis menghayati Allah Taala juga boleh dapat. Orang yang bersedekah dia tak tahu apa yang disedekahkan juga akan mendapat naungan. Orang yang berhubungan, berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala juga akan mendapat naungan. Maka kita usahakan menjadi salah satu kelompok daripada 7 kelompok tersebut. Ataupun kalau boleh jadi 2 dan 3, maka kita perlu usahakan supaya hari kiamat nanti kita dapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya yang keempat, yang keempat tadi tentang kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memadamkan api fitnah permusuhan. Dan yang keempat ialah ketinggian kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam di kalangan tokoh Quraisy. Quraisy sudah dikenali sebagai tokoh bangsa yang utama. Kemudian apabila Rasulullah SAW melesaikan beliau adalah daripada Quraisy, beliau juga adalah orang yang dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan orang Quraisy. Dan perkara itu mengangkat lagi kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengajaran daripada peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlibat dengan pembangunan Kaabah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat tentang peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira. Sekadar itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada Tuhan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ta'ammalna wa asrarna wa a'lanna wa anta a'lam bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih